Untuk sedia maklum, Puan GPK, tujuan menemu ramah ini diadakan bagi menilai cabaran profesional perguruan iaitu ciri-ciri pelajar masa kini, pembelajaran berasaskan teknologi dan strategi pengurusan bilik darjah yang inovatif melalui sesi temu bual bersama Puan Devagi Govindasamy berpengalaman. Okey, bagi tidak membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu boleh tak Puan Devagi menceritakan sedikit sejarah perkhidmatan seorang guru penolong kanan sepanjang Puan di sekolah jenis kebangsaan Taman Rau? Okey, selamat sejahtera kepada semua. Okey, saya Tiwagi, GPK di SJKT Rau. Di SJKT Rau saya bertugas sebagai GPK selama 6 tahun, masuk tahun ke ni, tahun 2023. Pengalaman saya menjadi GPK di sana bila dibandingkan dengan sekolah lama, saya rasa sedikit dari segi bilangan murid, itu saja. Sebab SJKT Rau mempunyai bilangan murid yang sedikit ramai iaitu 250, lebih kurang 250, dan guru seramai 25 orang. So kita kena sebagai pentadbir, kita kena mentadbir murid dan juga guru. Tugas utama GPK ialah membimbing guru-guru, terutamanya memajukan sektor kurikulum sekolah. So kurikulum adalah mengandungi kemajuan murid dari segi semua. Bukannya dalam pelajaran sahaja, tapi malah dalam semua sektor. Kurikulum dari segi Jerry tahu kan falsafah pendidikan negara, Jerry. So perkembangan yang seimbang. Okey, murid kena fleksibel, murid kena seimbang dari segi semua berdasarkan dan berpandukan pada falsafah pendidikan negara. Kekangan utama saya ialah sebagai GPK membimbing guru-guru untuk mengajar dan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu sajalah. Sebagai GPK, pengalaman sebagai GPK. Okey, terima kasih atas penerangan Puan. Boleh Puan menerangkan sedikit penerangan untuk pencapaian atau kejayaan GPK di peringkat sekolah, zon, daerah atau negara luar negara yang mana-mana Puan pernah mencapai? Okay, pencapaian sekolah banyak, tapi pencapaian sebagai sendiri saya yang pertama ialah pada tahun 2020 bila kita satu Malaysia ni di masa pandemik 2020, so kita tidak bersemuka, pengajaran bersemuka, so banyak pertandingan dan banyak pertandingan berkaitan dengan inovasi diadakan peringkat negeri dan juga sekolah. Dan so saya mengambil kesempatan itu sebab saya mempunyai banyak waktu, banyak masa, sebab kita tak bersemuka dan murid, so saya mengambil kesempatan itu untuk menyertai banyak inovasi bahasa memang termasuk dalam kurikulum saya dan beberapa sahabat lah, rakan sekerja saya, guru biasa, terutamanya dari Panitia Bahasa Melayu, kami memasuki pertandingan inovasi yang dianjurkan oleh institusi perguruan Malaysia, kampus Ipoh. So dari terutamanya untuk penguasaan takta bahasa di kalangan murid tahap 2. So kami mencipta satu permainan bahasa yang dinamakan INASA dan kami memilih responden sebagai 12 murid dan
membuat ujian awal, selepas penggunaan ujian awal sebelum penggunaan peralatan inovasi itu, dan selepas penggunaan peralatan itu juga kami membuat ujian akhiran dan mendapatkan data yang jitu. Okey, permainan bahasa itu berkaitan dengan bahagian tata bahasa ya, sebab murid-murid sekolah rendah Takmil biasanya bahagian tata bahasa mereka tu memang kurang memuaskan. Penguasaan tata bahasa memang kurang memuaskan. Sebab mereka selalu menggunakan bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Tamil ataupun bahasa Inggeris. Ramai daripada murid sekolah saya pandai fasih dalam bahasa Inggeris dan bahasa Tamil. Tapi penguasaan bahasa Melayu mereka tu tipis lah. Sebab penggunaan kat rumah tu memang tak ada. Langsung tak ada bahasa Melayu. So kami mengambil masalah tu dan membina satu permainan bahasa untuk mengukuhkan penggunaan tata bahasa kepada murid-murid tahap 2, terutamanya murid tahun 5 dengan tahun 6 sebab mereka akan melangkah ke alam sekolah menengah. So maybe di sana mereka akan bertemu dengan rakan-rakan daripada berbilang kaum. So untuk memajukan penguasaan tata bahasa mereka, kami membuat keputusan untuk memilih tajuk ni dan kami juga telah memenangi pingat perak daripada IPG Kampus Ipoh. Dan untuk tu kami bekerja selama 3 minggu menyediakan kertas kerja, data yang secukupnya dan juga presentation, online presentation dengan pensyarah daripada kampus tersebut. Dan kami berjaya mendapat pingat perak. Pingat perak tu walaupun nombor 2 tapi amat berharga pada kami sebab apa tu? Belakang tirai tu perjalanan dia tu sangat susah. Sebab tanpa data kita tak boleh buat presentation yang betul. Okey. Faham. Seterusnya pingat perak tu salah satu kejayaan jugalah untuk Puan ya. Seterusnya apakah inovasi yang mungkin cikgu pernah hasilkan sebagai JPK dalam bidang PDP ataupun dalam bidang pengurusan sekolah itu sendiri? Boleh kongsikan. Inovasi apa tu? Inovasi berkaitan dengan PDP? Ya. PDP ataupun dalam pengurusan sekolah. Sepanjang perjalanan sekolah tu memang setiap hari kami ada inovasi. Sebab sekarang Kementerian Pendidikan menekankan pengajaran berdasarkan PAK 21. PAK 21 tu dia memusatkan murid. So tak ada inovasi, kita tak boleh menang murid. Memang macam tu. Setiap hari mesti ada sesuatu yang berbentuk inovasi untuk dipersembahkan dalam bilik darjah. Begitu juga dengan guru-guru saya. Semuanya kita memang masa kita nak plan RPH pun, rancangan harian pun ada ruang untuk kolom untuk PAK 21 yang cikgu pilih tu. Kita boleh tick. Macam banyak cikgu, you boleh search PAK 21 in the internet, kamu boleh dapatkan banyak teknik pengajaran PNP secara berkesan di bilik darjah. So memang setiap hari guru-guru dan juga saya menggunakan teknik inovasi yang paling utama ialah teknik tu perlu memusatkan murid. Maksudnya bukan cikgu mengajar menggunakan chalk and talk, itu zaman lama kita. Cikgu bersembang, kita chalk sendiri je. Sekarang murid kena berusaha, murid kena memberi idea, murid kena datang dengan idea dia, datang dengan kreativiti dia. So itulah konsep utama KPM sekarang. KSSR yang terbaru lah. Silibus KSSR yang terbaru. Dan inovasi seterusnya kami bercadang lah. Kami pemimpin sekolah kan, kita ada guru besar dan juga GPK. Kami bercadang untuk membuatkan
pembinaan perkataan spontan. So kita sebut je A, dia kena, kalau budak darjah 1 dia kena bina perkataan yang bermula dengan A sebanyak yang dia boleh. Kalau bila naik ke tahap seterusnya, dia pula dengan kita bagi tema. Macam kita sebut B, lepas tu kita sebut science. So kalau dia kena bina perkataan yang berkaitan dengan tema, berkaitan dengan mata pelajaran sains. Sekarang TVET pun ditekankan. TVET tahu kan? Yeah. Pengajaran matematik, sains dan RT, bahasa Inggeris, semua tu TVET. So pengajaran tu pun ditekankan dan memang cikgu-cikgu sekarang ni perlu dan juga terpaksa menggunakan teknik inovasi ataupun teknik kreatif sendiri untuk menjayakan PNP mereka. Saya dah jawab ke belum? Ada, dah. Ya. So inovasi itu akan berlaku pada setiap hari lah. Setiap hari. Faham? Tanpa dokumentasi yang lengkap lah. Faham. Sebab sekarang guru-guru pun telah diberi mandatory autonomi untuk menukar pengajaran. Kalau kita masuk hari ni, kita kena rancang sebelum masuk kelas kan. Yeah. Tapi sekarang guru-guru diberi autonomi yang untuk sendirilah, sebab kita boleh menukar PNP setelah masuk kelas, setelah merancang pengajaran. Kalau cikgu hari tu hujan kan, bila cikgu dah masuk kelas dah hujan, so cikgu boleh tukar pengajaran dia berkaitan dengan hujan. So murid boleh witness sendirilah hujan tu macam mana pembentukan hujan, macam tu. Kita baru terima surat berkeliling untuk menukar PNP on the spot. Serta-merta. So bukannya yang dirancang tu tak perlu jalan pun tak apa. Kita boleh tukar, lepas tu dalam refleksi kita tulis je. Kenapa PNP tu ditukarkan kepada tajuk sedemikian, sebab kita nak beri pendedahan yang sebenar kepada murid. Macam tu. So banyak kelonggaran yang bagi kepada guru, tapi kita kena pilih yang terbaik lah untuk murid, kemampuan murid, latar belakang murid, keturunan murid. Kalau sekolah Tamil, latar belakang dia memang 60% je yang ekonomi hidup mereka sederhana. Yang lain semua diparas kemiskinan. So kita kena merancang PNP kita mengikut kemampuan murid dan taraf ekonomi mereka. Faham. Okey, baik cikgu. Saya tertarik dengan cikgu punya cara penukaran PNP mengikut musim. Betul cikgu? Tapi cikgu sebelum tu cikgu kena kenal silibus dulu. Dia kena kenal silibus sepanjang tahun baru dia boleh tukar tajuk. Dia tak boleh bawa masuk tajuk yang tak ada berkaitan dengan silibus. So cikgu kena mahir dengan silibus dia. Kita panggil standard pembelajaran, DSKP, Dokumen Standard Pembelajaran. Itu adalah kitab guru sebab kita mengajar mengikut standard kandungan pembelajaran. Okey, baik cikgu. Itu boleh kita dapat daripada bahagian perkembangan kurikulum. Dia setiap subjek dan setiap mata pelajaran dan tahun dia ada di SKP dia sendiri. Kita mengajar, merancang rancangan tahunan ke, harian ke, mingguan ke, semua berpandukan dengan DSKP. Okay, so bila cikgu dah kenal silibus sepenuhnya, so mereka boleh ubah. Mereka boleh senang je, macam sekarang kan musim Deepawali kan. Dalam silibus bahasa Melayu kita ada perayaan kaum masyarakat Malaysia. So kita boleh kaitkan, kita dah kenal silibus, so mungkin esok saya rancang lain, tapi bila masuk kelas saya boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang Deepawali ke, saya boleh bawa masuk inovasi di sana. Deepawali, kalau kita tak pakai pelita, kita boleh pakai apa? Kalau kita nak buat buruku selalunya bentuk bulat je. Boleh tak kita inovasikan buruku tu?
Betul. perisa lain, merupa pandang ke, macam tu. Macam itulah cikgu-cikgu selalunya dia ada inovasi yang diselipkan dalam setiap pengajaran. Okey. Baik cikgu. Okey. Soalan yang keempat. Sebagai yang kita ketahui bahawa Malaysia bertemakan membangun Malaysia Madani yang telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini terletak pada tonggak utama Malaysia. Okey, soalan saya, macam bagaimana strategi cikgu dalam merealisasikan konsep Malaysia Madani di sekolah? Yang kita tahu Malaysia Madani mempunyai 6 teras, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Okey. Bagaimana cikgu boleh merealisasikan konsep Malaysia Madani di sekolah? Apakah strategi dia? Sebenarnya dari dulu Madani ni secara tidak langsung dia ada dalam falsafah pendidikan negara. Secara tidak langsung memang dah ada dah. Tapi sekarang PM kita dia menitikkan Madani dengan 6 teras ni supaya rakyat lebih familiar dengan apa yang akan berlaku selepas mereka mengambil pemerintahan Malaysia lah. Okay. Kita ada 6 teras kemampanan. Yang pertama ialah kemampanan. Kemampanan selalunya dikaitkan dengan kemajuan dan mutu kehidupan murid. Kemampanan tu, kemajuan kita boleh kaitkan dari segi semua peningkatan pembelajaran dia murid tu pun boleh dikaitkan dengan kemampanan. Di sana tu kita menilai murid bukannya dari segi peperiksaan bertulis sahaja. So sekarang dia dah gunakan konsep holistik. So kemajuan murid dari segi holistik. Okay. Dia boleh meningkatkan mutu kehidupan murid dengan pendidikan yang kita berikan. So kita kena memberikan pendidikan yang betul kepada murid untuk memajukan kehidupan murid. So setiap program yang SJKT Raup jalankan mesti mempunyai nilai dan mutu untuk memajukan kehidupan murid. Walaupun 1%. Kalau dia tahu sikit, bila dia nak balik ke rumah dia kena tahu lebih sikit. Itu saja. So kita perlu kita perlu pula. Sekolah memang dah merancang segala program yang dirancang tu mesti menunjukkan objektif dia, mesti menunjukkan kemajuan dan kehidupan murid dari segi apa pun. Tak semestinya pengajaran. Maksudnya kalau dia boleh ikat tali kasut kan, kita boleh ajar dia cara lain untuk mengajar tali kasut. Bukan ada satu cara je, banyak cara ada. So itu ikhtiar hidup juga. So setiap program tu mesti ada elemen kemajuan dan mutu kehidupan untuk menunjukkan perubahan pada kehidupan murid. Dan seterusnya kesejahteraan kan? Kedua, ya, kesejahteraan memang jari. Dia keseimbangan dari semua aspek. Jasmani, rohani, emosi dan juga intelektual, semua. So murid kena macam satu package yang lengkap lah. Murid akan berfungsi sebagai satu package yang lengkap untuk masa kini. Bukannya masa dulu. Okay? Masa kini banyak cabaran murid kena hadapi. Perkembangan IT banyak. Ada sekolah saya memang tak kenal laptop pun. Ada budak tak tahu handphone tu yang canggih-canggih sekarang pun dia tak kenal. Dia kenal yang Nokia lama je. Oh. Okay? So kesejahteraan tu daripada sini. Daripada sini ya, minda kita tu kena standby untuk memberikan pendedahan yang betul kepada murid. So, okey. Yang seterusnya daya cipta lah yang selalu dikaitkan dengan inovasi ya, pembaruan dari segi semua, pembaruan dari segi pengajaran, penyampaian PNP kepada murid, pembaruan dari segi semua nilai semua.
okey, rekaan, inovasi semua terkandung dalam daya cipta teras ketiga rasanya. Daya cipta, okey. Daya cipta. Daya cipta ni sangat sebenarnya murid kita ni kreatif. Murid kita ni kreatif. So untuk sebab tu sekolah sentiasa menggalakkan murid mengambil bahagian sendiri sebab sekarang semua pertandingan inovasi kebangsaan dijalankan secara online. Tidak secara online. So mereka boleh mengambil inisiatif sendiri untuk menyertai pertandingan-pertandingan seperti itu dan sejurus boleh memajukan mutu kehidupan mereka. Okey, banyak rekaan, banyak inovasi yang dimenangi oleh murid-murid sekolah saya. I think Dinesh, you can get the list from me, Murali. Because he's having the senarai murid yang menyertai international, international. Kami mengenai goal. Kami mencipta pot daripada wastage yang boleh digunakan memenangi pingat emas. Murid tahun 6 juga, tahun 5. Okey. Yang teras Madani teras seterusnya ialah hormat. Okey, hormat selalulah sekolah memang kita galakkan murid menghormati barang siapa pun. Okey, di sana maruah manusia kena jaga, maruah murid kawan dia kena jaga. So di sini Bina Insan juga memainkan peranan penting. Sekolah juga menerapkan program Bina Insan. Sekolah kena buat program Bina Insan untuk murid belajar cara-cara beradab, nilai-nilai moral, terapkan nilai-nilai moral di sana. So di mana mereka tahu, sekarang budak sekarang tu dia pegang gadget je. Dengan gadget fikiran dia celaru dah. So dia tak tahu bagaimana nak jaga maruah murid, maruah kawan dia. Kes bully banyak berlaku sebab tu. So bila kita terapkan cara menghormati orang yang tua daripada kita, automatiknya mereka akan boleh shape their self. Mereka boleh moldkan mereka untuk menjadi satu murid yang bermoral. Okey. Itu juga boleh dikaitkan teras yang ke Madani ke seterusnya, ya, keyakinan kan? Keyakinan. Keyakinan. Bila kita knowledge dah ada, sikap kita dah berubah positif selalu, automatik nilai kita akan melonjak lagi. Kita akan lebih yakin pada diri kita sendiri. Bila ada naluri-naluri keyakinan tu dah tanam dekat kita tu, mesti budak tu akan sentiasa fikiran positif, mesti dia akan menjadi satu pemimpin masa depan yang cukup bagus. Okay? Yang akhir sekali saya ingatkan Ehsan kan? Ehsan ialah peduli, belas kasihan. Okay? Di sini tu sebagai GPKM saya banyak berpegang kepada Ehsan sebab mendengar banyak luahan murid, luahan guru. Okay? Sebab bila mereka tak boleh sebab perempuan kan, cikgu perempuan, guru besar saya lelaki, so banyak luahan yang saya selalu dengar, hari-hari saya dengar. Okay? Di sini saya kena mengambil keputusan. Bila dengar, kita tak boleh dengar je, kita kena two-way communication baru boleh menjadi. So kalau saya dengar pun, saya dengar, lepas tu saya kena fikir dari 360 degrees. Tak boleh dengan satu arah saja. Kita dengar, kita fikir, lepas tu kita kena beri jawapan yang tidak mengurangkan keyakinan guru tu pada diri saya. Macam tu. So Madani ni, teras-teras di Madani ni baru diperkenalkan awal tahun ni, tapi memang falsafah pendidikan dan juga falsafah pendidikan dan ordinary pendidikan semua tu memang dah lama teraskan elemen-elemen teras-teras dalam Madani tu dari awal lagi. So kita memang dah ada, tapi ini di magnifykan saja.
Cuma dipolis balik lah. Bukan polis, dia ambil, dia flashkan. Dia- Itu je. Dia memperkenalkan balik lah. Okey. Okey cikgu. So soalan yang seterusnya, apakah cabaran puan dalam memimpin guru-guru? Itulah I dah cakap. Telinga ni kena buka luas. Sebab banyak cabaran. Jari kita pun tak sama kan. So Betul. 25 guru. Okay, bayangkanlah 25 pemikiran, 25 pendapat. Semua kita kena satisfykan. So memang tapi guru-guru lama tu boleh didampingi, boleh dibawa bincang. Guru-guru yang baru posting ni, mereka macam ingat mereka lah hero. Mereka ingat mereka pandai IT, mereka ingat mereka hero. Tapi mereka tak tahu pengalaman itu perlu untuk seorang guru. Okay, so memang cabaran untuk memimpin guru-guru itu amat tinggi. Ya. Sebab tahulah kan masa sekarang ramai guru perempuan, dah berumah tangga, ada anak kecil. So mereka tak tahu balance kan, okay. Orang ingat guru balik pukul 1, tak ada such thing guru balik pukul 1 Kalau balik pun kereta dia penuh dengan buku ke, fail ke, semua penuh. Bawa balik rumah, buat. So banyak cabaran nak menguruskan cikgu-cikgu ni, tapi kita kena sebelum kita kena selesaikan sesuatu, saya akan berbincang dengan GPK lain dan juga guru besar. Sebab mereka, guru besar lebih berkuasa dan lebih arif daripada saya. So berbincang dulu dan mendapatkan satu solution yang yang tepatlah untuk menyelesaikan masalah yang guru hadapi. Tapi setakat saya bertugas di HJKT Rau, saya tak pernah alamilah masalah yang begitu dahsyat. Tak adalah, yang simple-simple je. Masa pembentukan jadual waktu lah timbul masalah subjek yang lebih, sebab satu guru itu perlu ada waktu rehat in between dua subjek. So kalau tak ada waktu rehat tu, mereka akan stres. Mereka akan stres. So untuk menghilangkan stres tu, kita kena adakan waktu-waktu yang free, ujung waktu tu jadikan free, awal free bagi boleh dia pergi ke buat sarapan ke apa. So bila kita kena bagi guru-guru tu mood baik sikit awal pagi. Kalau mood dia baik awal pagi tu, okay, hari tu baguslah. Kalau kita tak boleh kacau cikgu pagi-pagi, kalau kacau habis sikit, habis. The whole day will be spoiled. Okay, budak-budak yang jadi mangsa. Ya betul. Okey, untuk seterusnya, apakah nasihat ataupun pesanan, amanat ataupun rahsia yang cikgu boleh kongsikan bersama kami untuk bakal guru supaya dapat menjadi seorang guru yang cemerlang seperti cikgu pada masa yang akan datang? Ini semua ni nak jadi guru ke? Ya. Okey. Profession guru adalah satu profession yang sungguh mulia tau. Sebab kita membuka minda murid, mengajar murid cari hidup, mengubah cara hidup murid. Tapi kalau yang nasihat saya lah kepada cikgu, perlu bersabar. Lepas tu up to date to the latest happening. Okay, kena peka dengan perkembangan semasa. Jangan terikat pada buku teks sahaja. Jangan berikat pada buku teks dibina 5 tahun sekali. Akan diubah silibus 5 tahun sekali. Tapi kandungan itu jangan jadikan kandungan utama semasa mengajar. Guru kena berfikiran luas. Sekarang kita semua dalam fingertips kita. So kita boleh cari, kita boleh pelbagaikan pengajaran kita. Sabar, jangan mudah stres. Saya terbaca satu artikel baru-baru ini, guru-guru baru posting 70% daripada mereka stres.
Tak tahu kenapa. Sebab mereka tak tahu balance kan balancekan tugasan mereka. Tugasan sekolah, tugasan sekolah, rumah, keluarga, mereka tak tahu balancekan. Itulah masalah cikgu-cikgu sekarang. Tapi kalau nak jadi cikgu tu satu profession yang mulia, so saya cadangkan jadilah cikgu. Macam PPD saya, PPD Raut kan, Tuan PPD selalu kata, bila mesyuarat je dia akan kata, jangan jadi guru part time, jangan jadi guru sometimes, jadi guru full time. Itu sajalah. Kalau you dah jadi cikgu, sampai mati cikgu. Ya betul. Betul. Kena jadi cikgu. You tak boleh jadi cikgu sometime, cikgu part time tak boleh. Every time, full time cikgu. Okay? Kena minda kita ni kena terbuka, menerima teguran. Banyak teguran. Ibu bapa satu lagi kekangan untuk kita. Okay, selalu komplain. Okay, mereka tak akan puas hati dengan apa yang kita buat. Walaupun apa yang kita buat tu untuk kebaikan anak mereka, tak ada. Memang tak ada ibu bapa yang appreciate cikgu Kalau you nak cut pun boleh. Okay, memang tak ada. Okay, sepanjang pengalaman saya, you buat sesuatu, mereka akan mencari kesalahan. So, pada masa itulah cikgu kena bersabar. Okay, sebab kita orang atasan kan, bukan GB, Tuhan. Okay, memerhatikan kita. Kita kena buat terbaik untuk budak kita. Kita terima upah untuk mengajar budak. Walaupun kita terima upah, tapi kita kena halalkan upah tu. So maka kita kena bersabar, kita kena mencari ilmu, sentiasa mencari ilmu baru, sentiasa berusaha untuk memajukan diri sendiri dan juga selalu mencari pengalaman daripada guru-guru yang ada otai-otai yang lama kan, cikgu-cikgu lama 20 tahun, 25 tahun. Cari pengalaman, pergi bincang. Jangan ada cikgu suka asingkan diri, cikgu guru baru ni lah asingkan diri. Jangan buat macam tu. Okay? Walaupun kita tahu, kita dengar je. Walaupun kita tahu benda tu tak boleh, tapi kita dengar, lepas tu kita analyse dan kita cuba cari penyelesaian baru. Itu saja nasihat daripada saya lah. Kalau boleh jangan jadi cikgu. Sebab sekarang baru-baru ni bebanan tugas ni banyak. Dokumentasi banyak. Bukannya bebanan tugas mengajar, itu kita suka. Yang dokumentasi banyak, terlalu banyak. Saya pegang file 74 file. Pengurusan file 74 file. Banyak. Okey, terima kasih pesanan dan nasihat daripada cikgu. Nampaknya kita dah nak di penghujung sesi kita pada hari kali ini. Sebelum tu saya nak serahkan kepada rakan-rakan lain yang mungkin ada soalan. Soalan lain. Soalan tu. Jadi pula kena jawab. Tak ada. Tak ada soalan. So kita hanya nak berterima kasih dengan cikgu lah untuk meluangkan masa dan menolong kita untuk mencemurahkan tugasan kami ni lah. Okey, terima kasih. Sini Boleh cari dekat internet tugasan GPK, boleh cari, boleh edit, boleh masuk. Okey. Dalam report ini jawapan saya ni berkaitan dengan pengalaman saya. Bukannya pengalaman guru cikgu pengalaman saya sendiri. Daripada apa yang saya alami, apa yang saya lalui itu. Faham. So kalau tak ada apa, kita inilah menamatkan sesi inilah ya. Terima kasih cikgu Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Okay, best of luck to all of you. Okay, thank you cikgu. Okay. Selamat berjaya. Terima kasih. Bye. Sampai. Sama. Thank you cikgu. Okay, bye.